Yang ketiga, ekor, nombor salin mempunyai sirip dan ekor. Memang sini buku biru sambung memang sini ada satu buku saja kan. Sambung buku itu. Kita guna satu buku dulu. Okey? Yang keempat, bernafas melalui insang. Okey. Memang sini tulis salin apa yang cikgu minta kamu buat Bernafas melalui insang. Yang tu dah siap? Okey, bagus. Yang pertama, kelas poikiloterma. Kelas pertama kita, cikgu sudah terangkan apa itu poikiloterma Poikiloterma ini organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah. Jadi, betul, bagus. Suhu badan berubah-ubah. Bagus Okey, suhu badan berubah-ubah kita panggil poikiloterma. Okey. Yang kedua, badan ikan dilitupi sisik keras yang berlendir. Okey, cikgu tunjuk gambar ikan yang ini. Yang ini gambar ikan. Kalau kamu tengok bahagian luarnya mempunyai sisik yang keras. Mempunyai sisik yang keras. Sisik yang keras. Cikgu label sisik keras. Semua kebanyakan ikan okey, mempunyai sisik yang keras, berlendir. Berlendir maksudnya dia macam hingus okey, berlendir dan dia badan untuk ikan itu licin Okey, yang ketiga mempunyai sirip dan ekor. Okey, mempunyai sirip dan ekor. Apa itu sirip? Yang ini sirip. Sirip. Okay, semua ikan ada sirip untuk berenang. Dan ekor, bahagian ini kita panggil dia ekor. Ini untuk ikan Okey, yang keempat
kamu sudah tulis bernafas melalui insang, betul? Okay, macam mana ikan ini boleh mendapat oksigen? Macam mana dia bernafas? Melalui insang. Melalui insang. Okay, kelas gambar yang kedua cikgu tunjuk insang bahagian ini ialah insang. Jadi apabila air masuk ke dalam mulut ikan, air ini akan melalui insang keluar badan. Dan apabila air ini masuk ke insang, ikan itu dapat oksigen lah. Okay, itu yang keempat, bernafas melalui insang. Kamu kena tahu di mana insang Yang cikgu bulatkan itu ialah insang. Ataupun gambar yang seterusnya, yang ini. Kamu tengok Okay. Yang ini. Ini cara ikan bernafas. Cara ikan bernafas. Okay. Ikan tu dia kena buka mulut supaya air masuk ke dalam mulut dan akan melalui insang keluar. Okay. Yang kelima, ikan bertelur. Tak perlu lukis. Tak perlu lukis. Okay. Megawatini. Tak perlu lukis. Cikgu nak terangkan. Cikgu harap kamu boleh faham semua perkataan yang ada dalam buku. Semua perkataan yang kamu salin tu cikgu harap kamu faham. Okay. Jadi cikgu nak terangkan apa yang kamu sudah salin. Okay. Jangan lukis. Susah lukisan itu. Okay. Yang kelima, bertelur. Okay. Ikan bertelur. Yang akhir sekali kamu salin, ikan melakukan persenyawaan luar. Melakukan persenyawaan luar. Okey, kelas, kamu tahu tak apa itu persenyawaan luar? Siapa tahu? Siapa nak bagi jawapan? Apa itu persenyawaan luar? Sebenarnya kamu sudah belajar persenyawaan luar masa tingkatan 1. Kalau kamu masih ingatlah. Tingkatan 1. Ada sesiapa nak bagi jawapan? Ikan melakukan persenyawaan luar. Ada sesiapa? Tak ada orang mau cuba. Cikgu, persenyawaan berlaku di luar badan. Persenyawaan itu contoh cikgu ada di sini. Okey, bila kita sebut persenyawaan, jadi pretest bagi jawapan, betul? Okey, persenyawaan itu bermaksud sperma dengan ovul bercantum. Proses itu kita panggil persenyawaan. Cikgu ulang sperma dengan ovul dia akan bercantum. Itu kita panggil persenyawaan. Apabila sperma dengan ovum dia bercantum, dia bergabung akan keluar baby lah. Kalau ikan, keluar anak ikan. Kalau kucing, keluar anak kucing. Okay? Kalau manusia, keluar baby. Okay? Sekiranya berlaku persenyawaan. Untuk ikan, proses persenyawaan ini berlaku di luar badan. Okay? Kalau manusia dia dalam badan. Kalau persenyawaan untuk manusia dalam badan, baby itu dalam badan ibu. Tetapi ikan bukan. Ikan, ibu ikan itu akan bertelur dulu. Ada telur di luar badan. Okay? Kemudian, ayah untuk ikan dia akan melepaskan sperma. Sperma gabung dengan ovum di luar badan. Macam gambar yang cikgu tunjuk ini. Ini ialah persenyawaan luar. Jadi baby untuk ikan. Okay? Anak untuk ikan, dia membesar bukan dalam badan ibunya. Dia tak sama dengan manusia. Kalau manusia, baby tu dalam badan ibu, betul? Tetapi untuk ikan, baby dia membesar di luar badan ibunya. Okay? Itu maksud persenyawaan luar. Jadi untuk ikan, kelas cikgu harap kamu boleh ingat 6 ciri. 6 ciri yang tadi kamu sudah salin 6 ciri ikan. Kemudian kita pergi ke muka surat yang ke-10. Amfibia. Amfibia. Kita tulis amfibia Kita sambung. Amfibia.
Amfibia. Tulis macam ni. Amfibia. Cikgu minta kamu tulis contoh untuk amfibia ialah katak. Contoh untuk amfibia, kamu buat dalam kurungan katak. Bila sebut saja amfibia, kamu bayangkan katak. Boleh Kemudian sambung, kamu tulis ciri amfibia. Ciri-ciri katak. Okey, ciri-ciri amfibia, ciri-ciri katak. Okey, sama Ada berapa ciri dalam buku? Ada 7. Ada 7 ciri. Okey. Kamu ada buku teks, betul? Kamu boleh salin apa yang ada dalam buku teks. Okey, ketujuh-tujuh ciri amfibia tersebut. Okey, kamu salin Saya pun tulis, kamu pun salin. Yang pertama, Poikiloderma.
Okey, sudah siap? Okey, cikgu terangkan sedikit amfibia. Amfibia. Okey, kalau amfibia kita kena bayangkan katak. Okey, kita kena bayangkan katak. Yang pertama, katak ini, amfibia ini ialah poikiloterma, suhu badannya berubah. Okey, yang kedua kamu tulis boleh hidup di darat dan di air. Okey, untuk katak dewasa di darat, cikgu dah tulis. Okey, katak dewasa di darat, anak katak, okey, ataupun telur dia, berudu dia dalam air. Okey, yang ketiga, badan dilitupi kulit yang lembap. Lembap, dia tak keras, lembap dan dia berlendir, dia licin. Yang keempat, anak amfibia bernafas melalui insang. Anak amfibia. Yang ini ialah anak amfibia lah. Anak amfibia. Okay, yang ini pun anak amfibia. Okay, cikgu tulis anak amfibia. Anak amfibia. Anak amfibia. Macam mana anak amfibia ini bernafas? Melalui insang. Melalui insang. Okay, sebab kenapa? Sebab anak untuk amfibia ini hidup dalam air. Melalui insang. Yang ini tak perlu lukis. Banyak kamu kena lukis. Ini untuk cikgu terangkan. Okey. Yang ini pun sama. Anak amfibia melalui insang. Melalui insang. Okey. Manakala untuk dewasa, amfibia dewasa, okey, kamu sudah salin bernafas menggunakan peparu dan kulit yang lembap. Macam mana katak ini, katak dewasa mendapat oksigen, cikgu buat kurungan, okey, katak dewasa, amfibia dewasa melalui peparu dan kulit untuk bernafas. Untuk bernafas. Jadi katak ini kulit dia pun boleh guna untuk mendapatkan oksigen. Hebat. Okay, yang keenam, menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercangkerang. Tidak bercangkerang. Tidak bercangkerang maksudnya telur untuk amfibia ini dia lembut. Okey. Cikgu tulis untuk telur dia tidak bercangkerang. Tidak bercangkerang. Maksudnya dia lembut, dia tak sama dengan telur ayam. Telur ayam bercangkerang, dia keras. Okey? Tetapi telur untuk katak tidak bercangkerang. Sama dengan telur ikan. Telur ikan pun tidak bercangkerang. Jadi cikgu tunjuk yang ini ialah telur ikan. Kamu boleh tengok
Yang ini. Yang ini ialah telur ikan yang tidak bercangkerang. Dia lembut. Telur ikan. Okay, dia lembut Kemudian bawah lagi gambar untuk telur katak. Yang ni telur katak. Juga tidak bercangkerang. Okay, cikgu nak kamu faham apa maksud tidak bercangkerang. Dia lembut. Okay, dia lembut macam ni. Dan katak melakukan persenyawaan luar sama macam ikan lah. Okay, sama macam ikan. Okay, maksudnya si ibu bertelur dahulu, kemudian sperma akan bercantum dengan ovum dalam telur yang tidak bercangkerang. Boleh Kalau you tak faham, you bagi tahu cikgu kita sambung dengan reptilia kelas. Kita pergi kepada reptilia sama. Kita tulis reptilia. Cikgu minta kamu buat kurungan untuk tulis contoh reptilia. Contoh reptilia. Untuk reptilia, cikgu minta kamu tulis ialah penyu. Yang kedua ialah ular. Kita ambil contoh yang diberi dalam buku teks. Yang ketiga buaya. Contoh untuk reptilia, penyu, ular, buaya ataupun cicak pun reptilia. Cicak pun reptilia. Okey, sambung. Kita tulis ciri-ciri reptilia. Reptilia. Yang pertama, Poikiloderma. Ada 5 5 ciri. Finish. Cepat Bagus, bagus.
Okey, reptilia ini yang special lah, yang berbeza dengan amfibia, dengan ikan, bernafas melalui peparu, okey, dan telur bercangkerang. Telur bercangkerang. Okey, cikgu tunjuk gambar untuk telur reptilia. Contoh ular telur untuk reptilia bercangkerang. Macam ni lah telur dia. Okay, bercangkerang. Yang lain cikgu rasa you faham kan? Poikiloderma, suhu badan berubah-ubah, bernafas melalui peparu. Okay, kalau kita kata reptilia ni dia bernafas menggunakan peparu, maksudnya dia tak boleh ada dalam air terlalu lama. Okay, faham lah? Dia kena keluar daripada air lah. Jadi mungkin boleh ada dalam air tetapi tak boleh terlalu lama. Tak boleh bertahun-tahun dalam air. Bernafas melalui peparu, bersisik, berkulit keras. Kulit dia keras. Kamu boleh rujuk pada buku teks. Dan melakukan persenyawan dalam. Kalau kita kata melakukan persenyawan dalam, ovum dengan sperma ini dia bercantum dalam badan. Badan betina. Badan betina. Okey, kita sambung dengan burung. Burung. Muka surat 11 Oh, burung ini banyak ciri banyak ciri dia. Okey. Tapi you sudah biasa kan. Okey. You boleh bayangkan contoh burung itu ayam ataupun itik. Okey, ayam ataupun itik. Okey, sama kita sambung untuk vertebrata yang seterusnya burung. Okey. Kita salin ciri-ciri yang ada pada burung. Burung. Buat kurungan kita tulis contoh. Contoh yang senang, ayam, itik, burung. Dah Swita, thank you dah siap kan. Okey, sambung dengan burung. Contoh ayam dan itik. Ciri-ciri
Okay, Tini sudah siap Thank you. Okay, untuk burung kelas, burung homoeterma maksudnya suhu badan dia tidak berubah, sama macam manusia suhu badan tidak berubah. Ciri yang kedua, badan dilitupi bulu pelepah. Bulu pelepah. Okey. Bulu pelepah ini, cikgu tunjuk gambar bulu pelepah. Yang ini. Ini dia bulu pelepah. Okay, semua burung ada bulu pelepah. Tulis bulu pelepah. Yang ini ialah bulu pelepah. Okay, fungsi bulu pelepah mengekalkan suhu badan. Okay, supaya dia suhu badan dia tidak menurun. Okay, fungsi bulu pelepah. Okay, seterusnya yang ketiga, bernafas melalui peparu. Yang keempat, mempunyai sayap. Mempunyai sayap ataupun kepak. Okay. Sayap atau kepak ni untuk terbang, tapi bukan semua burung boleh terbang. Contoh yang kita guna di sini, ayam itik semua tak dapat terbang. Walaupun ada sayap, ada kepak, tak dapat terbang. Bukan semua burung boleh terbang. Yang ini, sayap. Ini sayap. Ini semua burung mesti ada sayap. Mempunyai sepasang kaki yang bersisik. Kakinya bersisik. Kaki. Nah, ini telur. Ini telur untuk burung. Telur untuk burung bercangkerang keras. Tapi warna dia biru kan. Ada telur yang berwarna biru untuk burung. Dan kakinya macam ni. Kaki yang bersisik. Keras lah. Semua kaki untuk burung bersisik macam ni. Dan burung melakukan persenyawaan dalam. Melakukan persenyawaan dalam. Dapat kita sambung. Yang akhir sekali ialah mamalia. Kebanyakan haiwan di bumi ini ialah mamalia. Mamalia. Kita tulis untuk mamalia. Sambung untuk mamalia. Ambil ruang di sini. Mamalia. Sambung mamalia. Kita tulis contohlah untuk mamalia. Kita ambil contoh di buku kelawar. Kelas, walaupun kelawar ini mempunyai sayap, boleh terbang macam burung tetapi kelawar ini mamalia sebab kelawar ini tak ada bulu pelepah. Jadi dia diangkat sebagai mamalia, kelawar. Zirafah, singa, gajah. Contoh untuk mamalia. Ciri-ciri mamalia. Ciri-ciri mamalia. Kita salin apa yang ada dalam buku teks. Ciri-ciri mamalia. Yang pertama, homoeterma. Suhu badan tidak berubah.
Wah, Hamish ni cepat lah. Megawati ni pun dah siap Mamalia senang lah. Hormon temar, suhu badan tidak berubah. Badan dilitupi bulu dan rambut. Kalau bulu pada badan, kalau rambut pada kepala lah. Bernafas melalui peparu, persenyuman dalam, melahirkan dan menyusukan anak. Ini contoh untuk mamalia. Mamalia kamu dapat bayangkan lah. Okay, kita sambung pengelasan tumbuhan. Pengelasan tumbuhan kelas. Okay, kita sambung, kita tulis lagi Pengelasan tumbuhan. Pengelasan tumbuhan. Kamu tulis tumbuhan ini boleh dibahagi kepada dua jenis. Dibahagikan kepada dua jenis. Tumbuhan berbunga, tidak berbunga dengan tumbuhan berbunga. Okay, tumbuhan ada dua jenis, tidak berbunga dan berbunga. Okay, untuk tidak berbunga, kamu sambung lagi, buat di bahagian bawah, pecah kepada 3. Okay, ada 3 jenis tumbuhan yang tidak berbunga, iaitu lumut. Kamu boleh rujuk kepada buku teks, muka surat 12, gambar untuk lumut. Paku pakis dan conifer. Untuk lumut pun kita tulis ciri-ciri lumut Membiak dengan menghasilkan spora. Bukan vaskular. Kamu salin
Okay, sudah siap kelas? Okay, Aiman. Siap. Okay. Cikgu nak terangkan sedikit perkataan baru yang mungkin kamu tak faham untuk tumbuhan tidak berbunga. Okay, tumbuhan tidak berbunga ni dia tidak boleh menghasilkan bunga. Tak ada bunga. Cuma ada daun. Okay, daun tak ada bunga. Okay, sebenarnya tumbuhan ni dia perlu menghasilkan daun untuk membiak. Okay, untuk membiak biasanya tumbuhan dia menghasilkan daun untuk membiak. Tetapi tumbuhan tidak berbunga ini dia tak ada bunga tetapi dia boleh membiak. Macam mana untuk tumbuhan tidak berbunga ini membiak? Kalau lumut, macam mana lumut membiak menghasilkan spora? Kalau paku pakis pun menghasilkan spora. Jadi apa itu spora kelas? Apa itu spora? Cikgu tunjuk spora. Nampak tak yang ini? Okey, gambar ini menunjukkan paku pakis. Di bahagian bawah daun paku pakis ada spora. Ini yang kita panggil dia spora. Okey, spora ini dilepaskan oleh lumut, oleh paku pakis, dibawa oleh angin pergi ke tempat yang sesuai, dia akan jadi tumbuhan. Yang ini kita panggil spora. Okey, yang ini kita panggil spora ataupun ni. Okey, ini ialah spora. Kamu nampak menghasilkan spora dan spora ini akan dibawa oleh angin pergi ke satu tempat untuk menjadi tumbuhan yang baru, spora. Spora. Okey. Banyak spora ni. Ini spora. Okay. Jadi lumut ada spora, paku pakis ada spora. Okay, balik kepada nota yang kamu salin untuk conifer. Okay, ada tumbuhan yang kita panggil dia conifer. Saya guna orange. Conifer. Conifer ni cara membiak bukan guna spora, menghasilkan kon. Menghasilkan kon. Apa itu kon kelas? Yang ini, kon. 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 Menghasilkan kon. Struktur yang macam ni. Dia bukan bunga dia keras juga. Ada mungkin kamu pernah tengok, okey, ada tumbuhan yang menghasilkan kon pada batangnya dan kon ini bila sudah sampai ke tempat yang sesuai dia akan tumbuh jadi pokok. Inilah kon. Struktur yang ini kita panggil kon. Okey. Jadi conifer ini tumbuhan yang tidak dapat menghasilkan bunga tetapi menghasilkan kon untuk dia bertumbuh lah. Kalau kamu pergi ke Port Dickson tepi pantai ada tumbuhan yang macam ni yang menghasilkan kon. Yang menghasilkan kon. Okey. Contoh pokok conifer. Yang ini. Yang ini pun kita panggil dia kon. Okey, ini kita panggil dia kon ataupun yang ini. Yang ini dekat pantai banyak ni. Okey, yang ni kita panggil dia kon. Okey. Dan kon ini untuk tumbuh jadi pokok. Kon. Okay, pokok yang macam ni kita panggil dia kon. Tumbuhan yang tidak berbunga. Okay, conifer. Conifer. Okay. Kemudian pada nota kamu tulis perkataan vaskular bukan vaskular. Vaskular bukan vaskular. Apa itu vaskular? Kalau kamu tengok pada buku teks ini, tumbuhan tanpa vaskular, tumbuhan vaskular. Tumbuhan tanpa vaskular, okey, tanpa sistem vaskular. Tumbuhan vaskular mempunyai akar, batang dan daun.
Okey, cikgu nak tunjuk gambar untuk vaskular. Okey, vaskular. Bila kita sebut vaskular, maksudnya dia ada daun, dia ada batang, dia ada akar. Dan dalam batang, dalam daun dan dalam akar ini dia ada tube. Dia ada saluran untuk pengangkutan makanan. Kamu nampak garisan warna biru, garisan warna ungu purple. Nampak tak? Okey. Itu ialah salur dalam tumbuhan untuk mengangkut air ke, untuk mengangkut makanan. Salur ini. Okey. Jadi cikgu tulis salur ini yang ada dalam tumbuhan kita panggil dia sistem vaskular. Sistem vaskular. Okay, bila kita sebut sistem vaskular ataupun vaskular, maksudnya dalam tumbuhan itu ada salur untuk mengangkut mungkin air, mungkin makanan. Okay, sistem vaskular. Jadi, paku pakis ada salur pada batangnya, ada salur pada daun, ada salur pada akar. Ada. Okay. Conifer pun ada. Tetapi lumut tak ada salur yang macam cikgu tunjuk ini. Tak ada salur. Okay. Vaskular dengan tidak vaskular. Okay. Cikgu harap kamu faham Okay. Sambung kepada tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga ini kita bahagi kepada dua jenis. Kita bahagi kepada dua jenis, iaitu tumbuhan jenis monocotyledon dan dicotyledon. Ada dua jenis tumbuhan berbunga. Untuk monocotyledon, di bawah kamu tulis biji benih. Apa maksud monocotyledon? Biji benih yang mempunyai satu cotyledon. Dicotyledon maksudnya biji benih yang mempunyai sepasang. Sepasang maksudnya dua lah. Dua ataupun sepasang cotyledon. Okay. Apa itu cotyledon? Apa itu monocotyledon? Apa itu dicotyledon? Kamu boleh rujuk pada muka surat 13. Bijinya, biji untuk tumbuhan itu hanya satu saja. Satu biji. Macam ni, satu biji. Monocotyledon. Kalau dicotyledon, kita boleh pecah kepada dua. Bijinya boleh pecah kepada dua, kita panggil dicotyledon. Okay, beza monocotyledon dengan dicotyledon, boleh pecah satu, boleh pecah dua bijinya. Okay, catat alih ni sudah siap betul? Okay, kemudian cikgu minta kamu yang ini sebagai kerja rumah Okay, untuk kerja rumah, kamu tengok sini. Okay, kamu tulis perbezaan
Okay, kamu sambung di bahagian bawah kamu buat selepas kelas lah. Okay, bila kamu ada masa, kamu buat, kamu tulis perbezaan tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Okay, kamu buat macam ni. Kemudian kamu buat jadual. Guna pembaris lah. Okay. Tak payahlah saya cikgu tak payah guna lah. You guna pembaris untuk lukis Okay, you guna pembaris. Buat cantik-cantik tau. Kamu salin gambar jadual pada muka surat 13 ini. Okay. Kamu salin yang ini. Kamu buat jadual cantik-cantik. Buat jadual cantik-cantik. Contoh macam ni buat cantik-cantik. Dan kamu tulis monocotyledon. Perbezaan dicotyledon. Okay, kamu salin akar, daun, batang. Contoh. Tak betul lah. Bilangan cotyledon. Mula dengan bilangan cotyledon. Bilangan cotyledon. Akar, daun, batang. Contoh. Okey, kamu salin buat macam ni. Boleh kelas? Boleh cikgu. Faham Faham Okey. Sambung lagi, cikgu nak kamu buat lebih sedikit Okey, selepas kamu buat salin jadual ni, cikgu minta kamu sambung muka surat 14. Kamu buat macam ni. Membina kekunci dikotomi. Membina kekunci dikotomi. Okey? Kamu salin contoh haiwan. Okey? Macam ni kamu tulis. Nombor 1. Contoh kekunci dikotomi bagi haiwan. Kamu tengok muka surat 14 kelas. Muka surat 14. Yang ini. Kita nak salin yang ini. Okay, muka surat 14. Jadi apa kamu buat? Kamu tulis dulu contoh organisma. Ikan bawal, ayam, singa, katak, ular. Tak perlu lukis kemudian kamu salin bahagian bawahnya. Salin yang ini. Salin yang ini.
Jadi kamu pun tulis 1A. Poikiloterma. Buat garis, kekunci, dikotomi. Pergi ke nombor 2. Macam ni kamu buat. Kamu salin semua yang ada dalam buku. Di homeoterma. Buat garis. Pergi ke nombor 3. Okey kelas. Kamu buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. A, B. A, B. A, B. Macam ni kamu buat. Okey. Untuk haiwan. Selepas haiwan, kamu buat tumbuhan. Tumbuhan. Kamu tulis nombor 2. Contoh kekunci. Dikotomi bagi tumbuhan. Nombor 2. Sama, kamu salin contoh yang diberikan dalam muka surat 15. Kita sambung dengan muka surat 15 kan. Muka surat 15 ada kekunci dikotomi kan. Kita ambil yang muka surat 15. Yang ini. Okay. Jadi contoh yang pertama ialah pokok jagung. Macantia. SP itu spesies. Ada paku, pakis. Ada gentum. SP itu spesies, nama saintifik untuk tumbuhan, dan pokok bunga matahari. Buat macam ni. Kemudian sama, nombor 1 A, B. Nombor 2 A, B. Nombor 3 A, B. Nombor 4 A, B. Macam ni. Boleh faham kelas? Senang sajalah kerja ni. Nanti minggu depan cikgu terangkan kekunci dikotomi yang ini. Okey. Jadi untuk hari ini ada sedikit kerja rumah untuk kamu siapkan. Baik. Faham semua ya? Faham. Bagus. Jadi ada apa nak tanya kelas? Ada apa nak tanya? Kalau tak ada apa, kita belajar sampai sini. Okey? Minggu depan kita jumpa lagi. Kita sambung atau habiskan bab 1, kita masuk bab 2. Okey? Dan minggu depan juga kita akan buat latihan kertas yang cikgu edarkan. Boleh Jadi terima kasih semua. Okay, terima kasih kelas, terima kasih semua. Kita jumpa minggu hadapan. Terima kasih cikgu. Ya, bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye semua, bye-bye.
Welcome. Terima Okay. kasih cikgu. Okay, bye-bye. Sama-sama, bye-bye. Bye cikgu. Bye-bye. Bye cikgu. Bye-bye.